Kenapa kita nak jadi kerajaan negeri? Kenapa kita nak jadi kerajaan pusat? Kita kata yang paling utama, terutama kawan-kawan non-Muslim lah, Chinese, terima kasih lah ya, kawan Chinese kita. Kita paling utama dalam parti ni adalah service to the people. Servis kita kepada rakyat, itu paling utama. Kalau kita faham, kita nak servis kepada rakyat, kita nak jadikan negara ini negara yang lebih baik, negara yang lebih maju, ini kaedah dia. Baru-baru ini pelabur telah mula datang ke dalam negara kita. Tapi itulah saya tak puas hati lah Tok Seri Anwar Ibrahim. Dia bawa pelabur-pelabur tu pergi Kedah. Lepas tu bawa lagi Perak. Kan? Boeing tu BlackRock punya. Dia hantar kat Kedah. Mungkin sebab dia nak ajar Sanusi kot. Kan? Perak ni kena ada tempat juga ni. Kena hantar juga kan. Baru-baru ni Oracle masuk. Kan? AWS masuk. Google masuk. Microsoft masuk. Microsoft saya dah tahu lama dah. Tesla ada. Okay, sebut pasal Tesla ni. Saya kena sebut dia juga ni. Walaupun duk main isu ni, dia kata Anwar Ibrahim kata akan buka kilang di Malaysia Tesla. Tengok, Tesla kata tak buka. Siapa yang mula bawa ni tuan-tuan? Mat Jargon. Walaupun main je, dia tak baca pun. Sebelah Dato' Seri Anwar Ibrahim, sewaktu beliau press conference secara online dengan Elon Musk, siapa tuan-tuan? Fahmi Fadzil, YB Fahmi Fadzil, YB Menteri. Saya tanya YB Fahmi Fadzil, sepanjang kamu bertiga dengan masa tu meeting Zafrul Perdana Menteri, Fahmi Fadzil, di kat situ ada tak Elon Musk atau Perdana Menteri kata akan buka kilang Tesla di Malaysia? Dia kata tak ada. Mana ada sebut tentang kilang di Malaysia? Yang Elon Musk sebut dia nak buka kilang di Asia Tenggara dan dia tengah tengok Thailand. Tetapi dia ada sebut kami akan buka HQ dan service center di Malaysia. Cyberjaya di Malaysia lah, di Cyberjaya. Ada tak tuan-tuan? Buktinya saya ada kat situ itu. Saya dah ambil gambar, saya buat video lagi. Ada orang kata, tapi Dato' Seri Anwar mengatakan ada 30,000 peluang pekerjaan. Kita tahu, tuan-tuan perasan tak kenapa ada Fahmi kat situ? YB Fahmi. YB Fahmi ni Menteri Komunikasi. Apa kena-mengena kereta Tesla dengan komunikasi? Rupa-rupanya Elon Musk umum pada masa itu bukan setakat kereta, servis dan juga HQ, dia juga akan kerjasama apa dia panggil Starlink dan juga SpaceX. SpaceX ni dia punya roket yang dihantar untuk dihantar ni lah, hantar satelit ke angkasa. SpaceX bekerjasama dengan Malaysia, Starlink juga datang ke Malaysia dan itulah yang akan menawarkan pekerjaan, 30,000 pekerjaan dalam pelbagai bidang space exploration dan juga telecommunication. Sebab kita kena ingat Tesla ni bukan semata-mata buat kereta. Kita tak tahu sebenarnya antara bisnes besar Tesla adalah telecommunication. Sekarang ada lebih 2,000 satelit dekat angkasa, dekat bumi ni, 2,000 satelit milik Tesla yang sudah dihantar. Tahun 2026 ni ke atas, insya-Allah lepas ini Dr. YB Fahmi dah sebut dalam live saya. Sekarang ni line tuan-tuan pakai menara kan, telco menara kan. Tiba-tiba jalan depan sikit tak ada line, hilang. Jalan dekat bukit tak ada line, betul? Selepas 2026 insya-Allah kerajaan dengan kerjasama dengan Starlink kita akan connect dengan satelit. Bukan yang telefon zaman dulu tu yang satelit kan, telefon tuan-tuan ni. Ini ada orang komen kan, sembang lah Suwardi ni, bukan sembang, dah ada dah teknologi tu, kita je yang bangang. Bukan kita, walaupun je yang bangang tak tahu teknologi tu. Dipanggil direct to mobile, DTM, direct to mobile, meaning kita tetap pakai line macam biasa. Tiba-tiba kita jalan tak ada line kat situ, dia akan switch kepada internet, kepada satelit. So tuan-tuan dekat atas gunung ke, tuan-tuan tengah laut ke, selagi mana ada awan, dia akan link kepada satelit. Di situ peluang pekerjaan kita ada, telecommunication on satellite. YB Fahmi tak nak announce company mana, tapi saya tahu company mana. Dia takut nanti kalau dia announce kan. Jadi saya tahu saya Starlink, tapi mana company yang akan take, Celcom ke, DG ke, kita tak, Maxis ke, belum finalize lagi. Tetapi itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri, 30,000 peluang pekerjaan.
Boleh jawab lepas ni kalau dia tanya soalan itu. Mana kilang kita? Siapa kata? Siapa yang kata announce kilang tu? Malah Mat Jargon masa dia buat live TikTok tu, dia ambil Keratan Ahbar The Star tau, yang Perdana Menteri tu. Dia sebut tentang 30,000 vacancies apa peluang pekerjaan. Saya download, saya baca full report tu, tidak ada mention di dalam berita itu tentang buka kilang kat Malaysia. Tak ada pun. Dia ambil heading saja. Dia ambil heading saja, lepas tu dia kata, inilah dia, Anwar Ibrahim penipu. Gagal. Tuan-tuan, kita dah menuju ke direction yang betul. Satu, Anwar Ibrahim. Kedua, pimpinan. Pimpinan yang membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri dia, antaranya Mat Sabu lah. Terima kasih lah Mat. Kan, walaupun Mat banyak dia tak tahu tentang pertanian, tapi yang ni saya kena puji Mat. Ini saya nak cerita sikit pasal Mat ni. Tuan-tuan, ingat tak tahun lepas Walaon main isu apa? Tahu kan tahun lepas? Kan? Telur. Mana dia telur? Mat Sabu. Termasuklah siapa nama MCA. Perikasian pun nak tunggang juga isu telur. Mat Sabu kata apa? Hujung tahun ini kita akan apungkan ayam dan telur. Lepas tu melentinglah semua orang pemangkang kata lepas ni mahal. Tahu dekat Johor itu ayam RM2 je sekilo. Sebab apa? Terlalu banyak sangat ayam. Lambakan. Rupanya tuan-tuan, bila ada kawalan kerajaan, dia kontrol. Volume tu dia kontrol. Rupanya bukan tak cukup. Dia kontrol. Sebab dia nak pastikan dia boleh jual pada harga itu. Dia tak nak nampak terlalu banyak. Bila nampak kurang, kerajaan kontrol. Nampak kurang, kerajaan kontrol. Sebenarnya banyak. Ini Mat Sabu. Nasib baik Mat Sabu dengar cakap. cakap ekonomis lah. Masa tu desakan juga pada Mat Sabu ni. Ni beras ni. Beras tempatan tak ada, Walaon kata. Saya tanya dia dalam live depan. Beras tempatan tak ada ni. Saya tanya tadi makan apa? Makan nasi ya? Mana datang beras? Ke kamu makan fries ke? Makan gandum ke? Tak ada makan beras kan? Beras tempatan tak ada. Okey. Beras tempatan tak ada kerana isu apa? Sebab apa? Ya. Kerana India dia limitkan ekspor. India telah limitkan ekspor kerana pada masa itu ada masalah cuaca. Kemarau, El Nino lah. Jadi untuk menyukupkan beras kepada negara dia kurangkan ekspor. Jadi disebabkan itu harga beras import naik. Sebenarnya beras tempatan cukup. Tapi disebabkan harga beras import naik, itu cukup kalau ada beras import yang lebih kurang harga, tak mahal. Tapi bila beras import mahal, orang pergi kepada beras tempatan. Dan yang paling banyak pergi kepada beras tempatan apa tuan-tuan? Restoran. Sebab kita ni berapa banyak je kita makan satu hari, satu bulan, 1 kampit, 2 kampit. Restoran, kilang, catering, ini yang paling banyak pakai beras tempatan. Sebelum ini dia pakai beras import. Tapi sebab mahal dia belilah beras tempatan, jadi kurang. Tetapi last month India sudah mula mengumumkan, disebabkan oleh lambakan pula, dia dah start buka. Dan insyaAllah by the end of this year, harga beras import akan kembali turun dan kita akan ada balik beras tempatan. Sebenarnya beras tempatan tidak hilang. Beras tempatan cukup pada kadar sebelum beras import naik. Tetapi bila beras import dah naik, ramai pula beralih ke beras tempatan, itu yang tak cukup. Dan bila kita boleh produce satu jumlah je. Betul? So bila dah permintaan terlalu banyak, dia bukan boleh tiba-tiba, tuan-tuan tolong tanam padi je lepas ni, lagu rumah esok kita tuai tau. Tak boleh. Kalau banyak tu tanah kita banyak tu je kita boleh tuai. Kan? Alright. So itulah jawapan kepada Pak Datuk. So akhir kalam